menu berbuka kegemaran saya yang berada di Bazar Ramadan ialah kuih bungkul. Kuih tu kuih tradisional Sarawak. Lepas tu hanya boleh didapati di Bazar Ramadan. Kuih gula Melaka. Hari biasa pun ada, tapi di bulan puasa dia ada macam-macam versi. Mana-mana bazar mesti ada kuih gula Melaka tu. Jadi macam dia favourite saya untuk pembuka selera lah setiap kali nak berbuka puasa. Antara makanan ataupun benda yang paling ditunggu-tunggu setiap kali kalau kita pergi ke Bazar Ramadan adalah ayam pencit, murtabak dengan tepung pelita. Kuih muis tepung pelita, sebab tepung pelita tu satu wadah berbuka puasa kegemaran saya. Jadi memang saya akan pergi ke Bazar Ramadan, pertama yang saya cari ialah tepung pelita tu sendiri. Menu kegemaran saya pada waktu Ramadan ialah ayam pecik atau ayam madu pecik lah. Dia akan keluarkan besar-besaran pada waktu Ramadan je. Kalau hari-hari biasa susah nak jumpa. Tapi kalau pada bulan puasa senang je, kita pergi je bazar mesti akan ada punya. Kembali dalam Wanita Hari ini, itu dia kata antara rata-rata kegemaran makanan rakyat Malaysia menjelang Ramadan ini kan. Tapi ini satu lagi menu yang saya nak bawakan kepada anda yang mungkin kalau dekat bazar tu ramai yang beratur nak cari menu ini. Kita nak bersama dengan pemilik Papa Popia, Dona Muslim Nuzmul Kumar. Yes. Dona lah kita panggilkan. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Dona, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan popia. Kalau kita tahu popia ni ada popia basah, ada popia kering. Betul. Untuk hari ini apa yang dikongsikan Dona? Okey, hari ini saya bawa dua menu tu. Okey. So untuk yang popia basah, macam kita nampak inilah inti dia. Normally popia basah ni dia sinonim dengan sayuran lah. Seperti sengkuang, carrot, kacang panjang, tauge. Dan dia punya crispy ni bawang goreng, udang dan telur macam tu lah. Okey. Tapi kalau orang cakap Ramadan ini sendiri kan, yang mendapat sambutan popia basah ke popia kering selalunya? So far ikut pengalaman saya, popia basah yang banyak. Okey. Boleh kita start tunjukkan kepada penonton demo popia basah kita Dona? Boleh. Sorry. Kalau kita tengok orang suka macam nak ni lebih. Betul. Betul tak? Selalu dengan saya dia nak sambal lebih lah. Kalau kita orang kata untuk mereka yang tak makan daging dan sebagainya, sesuai lah untuk mereka ambil yang digoreng kan? Betul. Sebab yang goreng ni cuma dia crispy dan a bit orang kata berminyak lah. Yang basah ni kita kata vegetarian lah. Macam tu. Okey, ini kita nak tunjukkan popia basah. Betul, ini popia basah. Okey, kita nak mulakan, mungkin Dona boleh kongsikan So, antara bahan-bahan dia. Ini kita punya resepi special kita sebenarnya sambal. Ini rahsia dia. Different brand popia tu orang kata daripada sambal dia lah. Okey, ini memang Papa Popia punya orang kata secret recipe lah. Betul. Semenjak tahun 87, so dah 34 tahun lah. Dan kita orang cakap Papa Popia ni seperti yang dikongsikan Dona tadi, dia daripada family lah, turun-temurun, dan sekarang ni Dona yang uruskan. So ni adalah yang macam saya cakap, masukkan tauge, inti dia sengkuang, kacang panjang kita letak kali sikit lah, kunyit lah macam tu, bagi dia kuning, nampak selera sikit. Betul. Then senang dia. Okey, bawang goreng. So, and then udang. Cuma udang ni pun kadang-kadang ini udang kering, bawang goreng. Yes. Dengan telur. Telur hancur. Okey. Kita gulung lah. Inilah orang kata macam part yang kena slow-slow penonton nak tengok macam mana lipatan sebenar dia. Dia kalau ikutkan yang betul-betul yang macam selalu kita nampak ada yang saiz besar. Yang tu macam kita jual yang saiz yang orang kata makan satu, dua kenyang lah. Dia macam finger size lah. Okey, maksudnya ada berapa saiz? Kalau orang kata dia punya orang kata nak gulung tu, maksudnya ada berapa saiz semuanya? Macam kita orang normal memang saiz ni lah. Cuma kalau nak tentukan dia besar ke kecil, inti tu lah banyak ke sikit. Kadang-kadang customer nak udang lebih, bawang lebih. Yelah, tapi saya selalu juga nampak ada saiz besar tapi dia potong-potong. Dia potong. Macam kita sebab tak potong. That's why kita cakap makan satu tu dah insyaAllah kenyang lah. Okey. Tapi kalau Papa Popia sendiri berada di mana lokasinya? Okey, untuk masa sekarang ni kita dah ada 2 branch. Yang first, yang paling lama tu dekat Ampang lah. Dekat Taman Putra, Ampang. Okey. Orang-orang Ampang boleh singgah. Yes, itu dah buka dekat
30 tahun lebih lah. Oh, okey, Dan okey. baru-baru ni kita baru buka juga dah lebih kurang sebulan di Kampung Baru. Masuk food court Kampung Baru. Okey, so boleh cari. Okey, Dona, jom kita teruskan. Kita nak tunjuk dekat penonton pula kalau kita nak Popiah goreng. Popiah goreng. Betul. Okey, sama sikit. juga dia punya proses kulit ni dia. special kita buat sendiri. Apa orang kata handmade lah. Then kita kena pakai 2 lapis sebab kalau tak dia mudah koyak. Okey, ini jenis yang lain, ini jenis yang lain. Yang ni kita boleh dapat kat supermarket lah. Okey. Kalau tak dulu, dua-dua kena buat sendiri. Okey. So, tapi inti dia, yang ni je tapi kita tumis. Apa tu? Inti dia sengkuang dengan tauge tapi Okey, kita tumis. campurkan. Cuma Sebab dia dia tak ada sama ni je je. warna dia. Dia ada rempah-rempah sikit lah. Rempah-rempah rasa. Okey, kalau macam kita bercakap mengenai popiah kering ni, kita tak boleh gunakan bahan-bahan popiah basah tu macam udang kering. Ramai juga telur. tanya macam tu. Okey, dia sebab kalau guna ni, bila dah goreng tak rasa pun. Sebenarnya? Sebenarnya. Okey. Tapi bila kita dah masak, dah goreng, dan kita tabur atas tu, okey. Macam tu kan. Dia dah, Saya ingat perbezaannya hanyalah pada kerangupan dia. Satu yang macam tak rangup, satu lagi yang macam basah lah kan. Kalau macam ni, orang kata dah cukup. Ni dia punya gam lah. Gam dia. Biasa gam tu tepung air je lah macam tu. So, Okey. Kita boleh terus tengoklah Dona nak goreng popiah kering ni. Popiah Selalunya goreng. kalau Ramadan ni ramai tak permintaan untuk popiah Alhamdulillah basah? lah, popiah goreng dan basah memang orang kata mencecah 1,000 ke 1,500 Satu hari? topping sehari lah. Okey, jom kita buka api, kita boleh teruskan. api kita Penonton dah tak sabar tu nak tengok apa Panaskan. dia punya cara dia sebenarnya. Ni boleh kira kalau buat kat rumah ni senang lah. Senang je sebenarnya, sekejap je. Nak prepare inti pun nak masak yang inti goreng dan inti popiah basah je. Okey, tapi Lain-lain kan semua dah ready. sekarang ni kan macam orang dah pandai berinovasi kan. Popiah pun ada cheese. Macam Oh ya, popiah ada ada tak? sebenarnya juga. Belum lagi tapi masih ada dalam perancangan lah nak buat popiah cheese. Tapi saya more tu macam klasik lah, original. Maknanya saya macam kalau nak buat pun Vietnamese roll. Kekalkan tradisi Yes, dia lah. betul. Betul. So- Okey, jom kita kena tunggu minyak panas dulu lah kan. Dah panas dari tadi. Okey. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke Dona dia punya tips-tips untuk menggorengkannya tak nak kuning sangat? Betul. Okey, tips dia, api dia sebenarnya tak boleh besar sangat. Jadi dia kalau sekadar orang kata medium lah. Medium heat okey. InsyaAllah okey. Kira boleh masuk sekali dan kita kena macam mana orang kata proses tu kena perhatikan satu-satu ataupun kita boleh terus goreng macam kita goreng Boleh makanan goreng terus semua, boleh masuk macam contoh 1 kilo minyak tu boleh tampung dalam 10 keping. Okey, Dona kongsikan Instagram, Facebook, antara platform yang penonton boleh dapatkan popiah Papa Popiah ni. Okey, kami di Instagram boleh search Papa Popiah. Dan juga Facebook pun sama, Papa Popiah juga. Rapat ada Papa Popiah terus. Boleh kongsi, boleh tengok dan ambil tips-tips. Okey, kita dah kongsikan mengenai popiah, Papa Popiah. Kejap lagi kita nak terus tengok, tapi kita nak bawa perhatian anda kepada Hawa yang nak kongsikan mengenai kambing perap Amy. Silakan. Wow. Itu dia popiah goreng, popiah basah. Itu antara menu ataupun makanan pembuka selera. Okey, baiklah. Makanan yang seterusnya yang akan kami kongsikan pun antara yang istimewa juga. Biasanya kalau jamuan hari raya ataupun hari lahir, ini yang dinantikan ramai berebut beratur panjang untuk nak ambil kambing bakar. Yang akan kongsikan resepinya bersama kita pada hari ini ialah Encik Sulaimi Akmal Jamalo, iaitu pengasas kambing perap Ami. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dari Subang Jaya, ya? Ya saya. Okey, boleh kongsikan tak apa antara keistimewaan kambing bakar ni? Okey, kambing bakar yang kita buat ni adalah lain daripada yang lain. Yang bestnya kambing ni kalau kita bakar, dia tak ada rasa macam rasa sate ke, rasa kira apa yang kita buat ni adalah kambing yang diperap ni adalah kambing yang berkualiti. Okey, selain daripada daging yang berkualiti, boleh kongsikan terus apa antara bahan-bahan perapannya? Okey, first kita akan pakai bawang putih, bawang merah, serai, lepas tu kita akan pakai
sos tiram, plum sauce, rosemary. Lepas tu kita akan campurkan, kita akan buat dia satu bekas. Okey. Okey, bahan-bahan perapan ni adalah untuk kambing kita akan perap selama 3 hari. Wah, lama untuk ya. memastikan perapan dia lembut dan dia punya rempah-ratuan dia semua masuk ke dalam kambing. Okey. Kalau nak perap tu pula kan Encik Sulaimi, lagi elok kalau kita letak di freezer yang sejuk buku ataupun di peti ais. Kalau yang sebaik-baiknya untuk kambing ni kita lagi better kepada chiller lah. Bila chiller, kambing tu lembut and then perapan tu akan masuk terus sampai ke dalam tulang kambing. Okey, baiklah. Selain daripada bahan-bahannya kan, ada kalanya bila kita makan kambing ni dia terlalu liat. Adakah disebabkan cara masakannya ke bagaimana? Okey, salah satunya kambing ni kalau dia terlalu liat adalah kita salah memilih bahagian kambing. Okey, kalau macam tu bahagian mana yang sesuai, yang lembut bila nak makan? Okey, untuk kambing perap ni kita buat bagi kepada pelanggan saya akan ambil bahagian lamb shoulder. Okey. Bahagian lamb shoulder ni adalah bahagian yang paling lembut dan paling cepat dimasak. Okey, baiklah. Kalau nak bakar tu pula bagaimana? Adakah perlu dengan suhu yang tidak terlalu panas ke? Okey, untuk sekarang ni kita dah ubah cara kambing perap ni. Dulu orang selalu kambing perap ni bakar pakai arang. Sekarang ni kita untuk kambing perap yang saya buat ni sangat senang. Kita just grill ke atas kuali. Okey, berapa lama kita tu? tak payahlah sibuk nak cari arang ke nak cari. Betul, tambah sekarang ni ramai yang duduk di rumah kondo dan sebagainya kan. Lebih elok masak dalam rumah kan. Okey, itu kalau kambing. Tidak semua orang menggemari kambing, Cik Sulaimi. Adakah bahan-bahan perapan tu sesuai juga kalau kita nak perap dengan ayam ataupun daging lembu? Okey, untuk yang perapan ni memang kita dah sebenarnya kita baru launch kita punya produk baru. Kita baru produk ayam perap. And then ayam perap ni rempah dia pun sama juga dengan kambing ni. Alhamdulillah kita sudah dapat feedback yang sama juga rasa dengan kambing. Jadi siapa yang tak makan kambing boleh makan ayam tapi rasa dia sama juga macam kambing tu. Okey, keistimewaannya tu pastilah rasa perapan tu kan. Okey, baiklah Encik Sulaimi boleh kongsikan antara laman media sosial untuk penonton-penonton WHI nak ikuti? Okey, untuk Facebook kita adalah Kambing Perap Ami Farm. Okey. And then untuk IG kita ada Kambing_Perap_Ami Farm. Okey, kalau nak buat pesanan bolehlah di laman media sosial berikut ya. Ya. Untuk sekarang ni kita masih lagi ada promosi. Siapa yang masuk ke laman web kita akan bagi dia promosi dengan segera. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Sulaimi atas perkongsian resepi dan juga tip-tip juga tadi kan. Selain daripada bahan-bahannya, cara nak pilih bahagian daging pun perlu ambil tahu. Terima kasih Encik Sulaimi atas perkongsian. Okey, sama. Baiklah, itu dia tadi daging kambing bakar kan. Okey, seterusnya kami nak kongsikan kepada anda. Ini saya ada sebut tadi antara dessert ataupun pencuci mulut kegemaran saya tambah-tambah apabila bulan Ramadan ini, tepung pelita. Ayuh kita lihat video ini. Tepung pelita merupakan antara juadah yang sering menjadi tumpuan utama ketika bulan puasa. Rasanya yang enak dan teksturnya yang lembut menjadikan ia kegemaran semua golongan. Tepung pelita tujuh beradik antara manisan yang terkenal di Selayang dan menjadi pilihan utama buat mereka yang menggemarinya. Tepung pelita ni dia famous waktu bulan puasa je. Selalunya lah. Kita tahu bulan puasa je kita boleh dapat tepung pelita. So jadi salah satu resepi yang arwah mak kami bagi dekat kami dan kita gunakan jugalah tepung pelita tu untuk kita orang niagakan sebab permintaan tu tinggi pada bulan puasa. Pembuatan tepung pelita turut dibantu oleh 6 orang adik-beradik yang lain. Bagi Ain, keistimewaan tepung pelita mereka
ialah kerana masih mengekalkan keaslian makanan tradisi Melayu dengan menggunakan daun pisang sebagai acuan. Kita memang prefer untuk guna daun pisang ni sendiri instead of kita guna bekas. Sebabnya dia punya aroma tu, kalau kita guna bekas dia tak sewangi dan tak se-feel lah orang kata makan kalau guna daun pisang. Walaupun kita ada orang makan guna sudu, ada orang guna sedut. Sedut tu lagi rasa dia punya daun pisang tu. So bergantung jugalah macam tu. Bagi wanita berusia 30 tahun ini, resepi turun-temurun keluarganya menjadi punca rezeki buat mereka sejak tahun 2009 lagi. Kita perlukan gula, lebih kurang 1 mangkuk macam ni. Tepung beras. And then kita letak pewarna hijau, sedikit air kapur. So, kacau dia bagi rata dulu. Baru kita buka api. Right, so kita nak buat untuk adunan putih pula. Sama juga, kalau hijau 40 biji, putih pun 40 biji. Dia punya ni tepung beras campur dengan tepung jagung sedikit untuk memikat dan melekatkan dia. Kita letakkan sedikit garam. And then jangan lupa daun pandan untuk mewangikan dia. Seterusnya air campuran santan. Tuang kat dalam adunan ni tadi. Kacau sehingga rata. Memerlukan kemahiran dan tahap kesabaran yang tinggi, adunan putih haruslah dituangkan dengan lebih berhati-hati dan perlahan. Ain sangat mementingkan hasil yang berkualiti demi memastikan pelanggan kembali untuk mendapatkan juadah tepung pelita. Dalam menyambung resepi yang diwariskan oleh ibunya, Ain berharap agar legasi tepung pelita ini dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang. Tadi Hawa ada cakap kan dia suka tepung pelita, dia nak cari tepung pelita, nanti boleh contact orang kata Instagram tepung pelita tu. Okey penonton, kita nak kongsikan satu lagi menu. Tadi dah ada kambing perak, kita dah ada papa popia. Ini mesti ramai yang tertunggu-tunggu, murtabak raja. Saya perkenalkan dulu orang-orang kuat di sebalik murtabak raja ni. Raja Khairul Zaman di sebelah sana baju merah tu, dan juga Raja Zakaria, Raja Hamid. Dua-dua ni adik-beradik kan? Okey, bercakap mengenai murtabak raja ni memang tak payahlah. Raja murtabak ni memang ramai yang dah tahu sebenarnya. Kita nak tahulah apa antara kelainan membezakan murtabak ni dan murtabak lain. Okey, buat pengetahuan ni Fatin, kita dah hampir 30 tahun dalam industri murtabak ni. Okay. Jadi kita dah ada kilang, kita dah ada cawangan yang banyak. Jadi kita menggunakan SOP yang sedia ada lah. Maksudnya rempah tu kita timbang, something like macam itulah. Okey, itu yang sebenarnya proses itu yang menjadi lain pada yang lain lah. Konsistennya sampai sekarang ni. Okey, kita ada berapa selain ayam, kita ada daging, kita ada cheese juga. Kita ada ayam, daging, cheese, meat. Lepas tu kita ada rendang tok, dendeng. Kalau kita nak buat macam-macam. Setiap tahun kita ada promosi-promosi. Untuk tahun ni kita ada salon steak. Okey. Apa yang menariknya, tadi saya sempat bersembang dengan Cik Raja, menariknya berkenaan dengan murtabak ini, semuanya diuruskan oleh adik-beradik. Semua sekali ada 14 adik-beradik. Yang 8 yang involve lah, 4 dia orang memang ada kerja sendirilah. Okey, maksudnya ini memang turun-temurun lah daripada bapa, lepas tu abang semua menguruskan murtabak sehinggalah kini. Okey, itu kalau kita tengok sedang kita nak menjalankan demo, mungkin Cik Raja boleh kongsikan antara proses-proses murtabak raja ni. Okey, permulaannya mestilah ada dough lah, tepung kita. Lepas tepung kita tebar, lepas tu kita bancur dalam jug ni. Kita letak inti dia. Inti ni adalah rempah ratus. Yang 14 rempah ratus yang diadun. Dah diadun, dah dipanggang satu. Okey, lepas tu kita yang lain pada yang lain tu, kita ayam daging kita tabur. Yang specialnya sebab tu kita kata kita asingkan. Okey, saya nak lebih ayam daging lebih. Boleh. Okey, ini ayam lah. Kalau sekarang ni di bazar-bazar Ramadan, macam mana permintaan dia? Untuk orang kata MCO ni, dia punya ni agak terhad jugalah. Bila kita nak masuk bazar Ramadan, kita kena ambil dia beratur. Mengikut SOP. Ya, mengikut SOP. Okay. Yang Penerbit saya, Fiza dan juga Linda, dia pun nak ayam lebih juga. Oh, boleh. InsyaAllah, Fiza.
dengan lidah. Okey, bercakap mengenai murtabak ni mestilah ada inovasinya sendiri kan. Sekarang ni macam-macam orang dah cuba melainkan letak mozzarella, letak sebagainya lah. Macam di Raja Murtabak sendiri bagaimana? Okey, kita ni sebenarnya cheese ni kita buat dah lebih 15 tahun dulu. Sebenarnya? Kita, sebenarnya. Jadi masa kat Taman Tun tu, mula-mula kita rasa macam pelik lah. Kenapa kita nak makan dengan cheese? Saya ingatkan masa tu try lah. Lepas tu demi sambutan memang sangat menggalakkan. Antaranya saya lah tu peminat cheese-nya. Okey. Kalau untuk satu hari kan berapa agaknya permintaan, berapa agaknya orang kata ditebarkan ni? Okey, kita ada 12 cawangan di Taman Tun, Melawati. Contohnya di Taman Tun lebih kurang dalam 2,500 ke 3,500 pieces. Okey. Kita ada tebar buat masa sekarang ni, bila MCO ni kita ada central kitchen ya. Kita hantar kepada yang siap bungkus lah untuk memudahkan lagi customer tidak beratus terlalu panjang. Ya, sebenarnya kalau kita tengok yang panjang tu murtabak. Tapi kita sebenarnya cepat sebenarnya. Okey, mungkin boleh kongsikan Instagram dan juga di mana platform kalau penonton dah tak sabar nak buka puasa nak makan murtabak hari ni. Okey, kita ada IG Raja Murtabak 990. Lepas tu kita ada laman web kita rajamurtabak.com. Kat situ pun boleh beli online. Kita ada frozen murtabak. Frozen murtabak tu memang InsyaAllah lah boleh order, orang kata boleh kita, kalau sekarang platform kita boleh post, boleh delivery lah. Yes, macam-macam. Baik, kejap lagi kita akan bersama dengan Encik Raja balik. Kita nak bersama dengan Hawa. Ada sesuatu nak dikongsikan, demo kuih tepung bungkus. Macam sedap je. Memang sedap, Fatin. Itu dia yang akan kongsikan resepi tepung bungkus, iaitu Nur Alia Mirza Hadis Jawahir dan juga Nur Amira Hadis Jawahir, jauh dari Pulau Pinang, bersama kita dalam talian di Wanita Hari ini. Hello, Assalamualaikum Mija dan juga Mira. Waalaikumsalam. Apa khabar kedua-duanya? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, tepung bungkus ni antara kuih kegemaran ramai, tetapi rata-rata perkongsian di media sosial ada yang kata yang jual sekarang ni tak banyak jual yang sedap. Boleh anda kongsikan keistimewaan tepung bungkus anda? Okey, keistimewaan tepung bungkus Cik Tun ni, dia dapat menarik minat pelbagai jenis golongan. Macam budak-budak pun suka, orang tua pun suka. Tapi bila orang tua, bila dia makan kuih tu, dia rasa macam mengimbau masa lalu. Dia rasa macam sebab kuih lama. Dan bila kuih tepung tu dia berlemak, mereka sukalah. Okey. Kami di Wanita Hari ini nak tahu rahsia rasa lemak-lemak tu dengan inti kelapa tu. Boleh kongsikan bahan-bahannya terus. Okey, boleh. Bahan-bahan dia kita perlukan tepung beras, santan, air, gula merah, gula putih, garam, daun pisang lah untuk balut tepung bungkus. Okey, boleh tak kalau kita nak tahu sukatan-sukatannya dan boleh buat untuk berapa banyak? Okey, untuk sukatan 20 tepung bungkus, 20 biji, kita perlukan 2 cawan tepung, 4 cawan santan, air 6 cawan, garam dalam 2 sudu teh dan gula dalam 1 sudu. Okey, boleh kita teruskan dengan cara nak buatnya. Mungkin ada yang lebih rela ataupun lebih suka nak buat sendiri, nak cuba. Okey, mulanya kita perlu sediakan air gula merah terlebih dahulu. Okey, gula merah tu kita akan masukkan dengan air dan gula putih lah. Kita akan kacau sampai menggelegak. Dan lepas tu kita akan letakkan daun pandan supaya boleh lagi naikkan wangi. Bau dia tu, ya, betul. Okey, sebab air gula ni kita akan buat inti tepung bungkus tu. Kita akan masukkan sekali dengan nyok putih lah. Nyok kelapa ya. Orang Penang, orang Utara sebut nyok. Nyok. Okey, baiklah. Seterusnya? Okey, kita akan masukkan air gula merah tu dengan nyok putih. Kita akan kacau lah sampai inti tu kering. Sebab kalau kita buat inti tu basah, dia akan susah untuk kita bulatkan inti tu nanti. Jadi kita kena biarkan sampai kering dulu. Dan bila dah inti tu dah kering, kita akan masukkan sedikit tepung gandum untuk memudahkan proses nak bulatkan inti tu. Supaya dia tak terkeluar lah bila kukus nanti dia tak terlerai bila kita makan pun, ataupun kita nak buat tu mudah lah untuk kita letakkan dalam tepung tu. Okey. Kita kena pastikan dia kering supaya dia inti tu boleh tahan lama.
Okey, jap. Mana satu Mira, mana satu Mija ni? Mira. Okey. Berapa lama tu Mija kita nak biarkan kelapa tu kering sebelum kita nak campur sekali? Dalam 10 minit. Oh, 10 minit saja. 10 minit. Dia ikut pada bancuhan adunan. Kalau ni untuk 20 biji. Selalunya saya buat dalam harian dalam 200 biji mungkin lebih lama. Lebih lama sikit lah. Lama 40 minit macam tu. Dari mana anda berdua belajar resepi ni? Daripada arwah ibu kami. Ni warisan daripada ibu kami lah. Oh, okey. Dia belajar daripada dulu dia meniaga kuih. Belajar dari situ. Kalau Cik Tun ni ibu anda berdua lah. Ya. Okey, kalau tadi kita dah belajar intinya kita bahagian luarannya pula. Macam mana nak buat tu? Tepung ni kita perlu masukkan air, tepung beras dan santan, gula dengan garam. Kita perlu kacau. Jangan bagi dia berketul. Kalau berketul dia tak cantik dan tak sedap. Tip tak nak bagi berketul tu kena sentiasa kacau lah ya. Kena sentiasa kacau, tak boleh tinggal, nanti dia akan cepat hangit kat bawah tu. Dia tunggu dia tekstur dia jadi lembut macam tu, maknanya dia dah masak. Kemudian dia tunggu dia bergelegak. Okey. Kemudian macam mana kalau kita nak gaulkan sekali tu? Okey, seterusnya kita akan ke proses membalut lah. Lepas tepung tu masak, kita akan pakai daun pisang yang dah dilayur. Kalau kita tak layur dengan betul, nanti balutan tu akan pecah lah. Dia tak lembut kan? Kita akan letak dekat atas permukaan dan diikuti dengan 2 biji inti dan kita akan letak lagi satu lapisan untuk tutup tepung tu, inti tu. Oh, baiklah. Kalau kita lihat di TV sekarang ni, terus ke proses kukus. Kukus, ya. Berapa lama kalau kita nak kukus ni? Sekejap je sebab tepung tu kita dah masak. Jadi kita perlu kukus dalam 5 hingga 10 minit saja untuk bagi daun dia layu. Okey, baiklah. Itu saja. Okey, kalau kita lihat kan sebenarnya Mija dan juga Mira, prosesnya agak rumit tambah-tambah untuk mereka yang sibuk bekerja ataupun baru pertama kali nak buat kan. Betul. Kalau mereka nak buat pesanan, boleh ke Mira, Mija? Okey, boleh. Boleh melayari Instagram kami dari Dapur Zaitun dan boleh menempahlah dekat kami untuk sebarang majlis kerajaan ataupun untuk slot Ramadan ni kami akan buat open order Sabtu dan Ahad. Dan boleh terus COD ke tempat yang tempah lah. Paling jauh sebab anda berdua di Penang kan, di Pulau Pinang. Paling jauh ke mana? Setakat ni di Pulau Pinang saja, dalam pulau. Baik. Okey, terima kasih. Kami tak COD lagi. Okey, kami doakan agar anda terus berkembang maju. Lepas ni boleh hantar pesanan ke Sri Pentas Bandar Utama pula ya. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih Mira, Mija atas perkongsian. Okey. Itu dia, pastinya memberi inspirasi ataupun nostalgia kepada anda yang meminati tepung bungkus. Pelbagai lagi perkongsian akan kami bawakan kepada anda di Wanita hari ini. Kami ingin berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini.